Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Aisyah binti Rokeman, nombor matrik 049931. Baik, bagi subjek Mabahis Al-Sam'iyat, saya telah memilih tajuk definisi dan pembahagian sam'iyat bagi tugasan assignment individu. Yang pertama, kita pergi kepada pengertian sam'iyat. Maksud perkara sam'iyat dari segi bahasa ialah perkara yang kita dengar, iaitu sama'a. Dan sam'iyat merupakan jamak bagi perkataan sama'a yang bermaksud pendengaran. Dari segi istilah pula, perkara sam'iyat ialah perkara yang hanya boleh diketahui melalui pendengaran dan pengkhabaran. Manakala perkara ghaibiyat pula ialah semua yang tiada cara untuk mempercayai kecuali melalui berita dan perkhabaran tertentu, iaitu perkara yang benar dan yakin. Perkara sam'iyat dan juga perkara ghaibiyat termasuk di dalam ilmu tauhid dan beriman dengannya adalah bahagian penting dalam keimanan seorang Muslim. Seterusnya, kita pergi kepada pembahagian perkara sam'iyat. Yang pertama, pengetahuan pelbagai alam luar tabi'i yang mana ia tidak boleh dicapai oleh mana-mana panca indera manusia seperti malaikat, iblis, syaitan, jin dan juga roh. Yang kedua, pengetahuan mengenai hari akhirat serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya, termasuk perkara kebangkitan, pembalasan, pahala dosa, syurga dan neraka. Kedua-dua perkara ini telah disepakati oleh para ulama yang muktabar bahawa ia termasuk di dalam perkara sam'iyat dan juga perkara ghaibiyat. Kemudian, kita pergi kepada contoh-contoh perkara sam'iyat serta dalilnya. Yang pertama, hakikat tentang kematian. Kematian bukanlah sesuatu perkara sam'iyat ataupun perkara ghaibiyat. Namun, ia terdapat perkara yang menjadi hakikat tentang selepas berlakunya kematian. Tidak ada ruang untuk mengetahui mengenainya kecuali melalui perkhabaran yang yakin yang menceritakan hakikat kematian ini. Di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Az-Zumar ayat ke-42, maksudnya Allah yang menguasai segala-galanya. Ia mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa dari badannya, jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya dan jiwa orang yang tidak mati dalam masa tidurnya. Yang kedua, hari kiamat dan tanda-tandanya. Kedatangan hari kiamat adalah sesuatu yang tidak diketahui atau lebih dikenali sebagai perkara yang majhul, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang lebih mengetahui. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-A'raf ayat 187 yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, bilakah datang masanya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan mengenainya hanyalah ada di sisi Tuhanku. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menerangkan kedatangannya pada waktunya melainkan Dia. Maka berlaku huru-hara, hari kiamat itu amatlah berat dan ia menggerunkan makhluk-makhluk yang ada sama ada di langit dan juga di bumi. Ia tidak datang kepada kamu melainkan secara mengejut. Maka mereka bertanya kepadamu seolah-olah engkau lebih mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan mengenai hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Yang ketiga, antara perkara sam'iyat ialah jin dan syaitan atau seumpamanya. Jin ialah makhluk ciptaan Tuhan yang tergolong dalam pelbagai makhluk gaib yang terselindung dari pandangan mata kasar manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 hingga 57 yang bermaksud, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Aku tidak sesekali menghendaki sebarang rezeki pemberian dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Kesimpulan,
Secara kesimpulannya, dapat dibuktikan bahawa perkara sam'iyat merupakan salah satu daripada ilmu tauhid yang wajib diimani dan dipercayai dengan pegangan yang kuat dan jazam. Di dalam kitab Jauharah At-Tauhid telah menyatakan 3 perkara asas yang dibahaskan dalam ilmu tauhid. Salah satunya ialah perkara sam'iyat dan juga perkara ghaibiyat. Maka kewajipan mempercayai perkara sam'iyat ini adalah untuk mengetahui peranan akal terhadap batasan dalam berfikir. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam.